أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم وليغيرن خلق الله ومن يطع الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Maksudnya, apa yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala makhluk-makhluk yang lemah. Dan mereka dengan yang demikian tidak menyembah malaikat syaitan yang durhaka, yang telah dilaknat oleh Allah, dan yang telah mengatakan, demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu bahagian tertentu untuk menjadi pengikutku, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memberdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacakkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang taati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang. Dan syaitan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah serta memberdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain malaikat tipu daya semata-mata. Mereka itu tempat akhirnya ialah neraka Jahannam, dan mereka pula tidak akan dapat melarikan diri daripadanya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai janji Allah yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ayat yang dibaca ini menyatakan kesesatan orang yang kafir, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan mereka melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Tuhan-Tuhan ni pula sama ada berhala-berhala yang mampu dak bergerak, dak hidup, awsanan, ataupun Tuhan-Tuhan yang betina. Dia sendiri tak nak anak puan, boleh anak puan kambuh hidup-hidup. Tuhan pula ada anak puan pula. Ini sesaknya. Pada mereka puja Tuhan, hak lelaki dia nak, hak puan berkebui ke Tuhan, malaikat atau anak Tuhan, macam-macam. Wa yad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak berdoa mereka pada syaitan, syaitan yang menipu dan menyesatkan mereka dari jalan yang betul, jalan yang benar, yang membawa kepada kebinasaan dunia dan kebinasaan di hari akhirat. Disebut surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Tidakkah aku berjanji pada wahai anak Adam,
Jangan sembah syaitan. Syaitan ni musuh kamu. Penipu besar, mengambil ikut syaitan. Ni duduk layang ke syaitan. Dengar hasut syaitan. Dengar bisikan syaitan. Lantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Lantik batu jadi Tuhan. Batu ni bukan untuk jadi Tuhan, untuk jadi batu giling. Buat tumbuk kepoh, buat jalan raya. Lantik jadi Tuhan. Dia pahak batu tu pula, uduh pada dia pula tu. Bukan comel pun. Ni bodoh, sesat. Ini jadi begitu. Kerana ditipu oleh syaitan, digoda oleh syaitan. La'anahullah, Allah Ta'ala laknat mereka. Wa qala tudanna min ibadika nasiban mafruḍa. Syaitan menggoda mereka, menipu mereka dengan menyatakan bahawa berhala-berhala ni boleh memberi untung, memberi kebaikan kepada mereka, memberi nasib baik pada mereka. Pada berhala tu lemah, tak boleh buat apa-apa, tak mampu nak buat apa-apa. Tu Nabi Ibrahim katuk tu, katuk nak tahan diri dia pun tak boleh. Tak boleh nak tahan diri dia. Terpaksa kalau berlaku banjir dia kena alih berhala, tak boleh nak lari sendiri, nak berenang pun tak boleh. Ni sampai begitu sekali bodoh sesaknya. Walau udillannahum walau umanniyannahum walau amurannahum. Lalu syaitan akan sesakkan mereka, akan jadikan mereka berharap harapan-harapan yang kosong. Melihat nasib, duduk percaya kepada patung berhala ni boleh beri nasib baik pada dia. Duduk tunggulah, tunggu. Kadang-kadang betulang, kena molek. Bukan betul sembuh, betulang saja. Tertipu kehidupan dia. Wala murannahum walmatikunna adzalan am. Kadang-kadang disuruhnya mereka cacakkan binatang-binatang ternakan. Dibelah telinga. Bila binatang tu melahirkan anak berapa ekor, belah telinga, orang puan tak boleh makan. Orang lelaki boleh makan. Kalau hidup, tak boleh makan. Bakar boleh makan, dah sembelih boleh makan pula. Ini semua kerja-kerja pelik mereka. Mereka mengubah makhluk Allah Ta'ala. Dan sebab itu diharamkan lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Allah Ta'ala melaknat orang puan pakai pakaian lelaki, lelaki pakai perempuan. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak boleh sekali-kali, jangan ajar ni dilaknat. Allah Ta'ala ada tentu orang puan begini, lelaki begini, begitulah. Jangan pindah kejadian Allah Ta'ala. Kecuali Nabi membenarkan sahabat-sahabat yang cacat dalam peperangan. Contohnya sahabat Nabi yang kena anak panah. Nabi ambil, bubuh mata semula, jadi celik balik ada. Itu diizinkan. Ada sahabat Nabi yang putus hidung dia, Nabi benarkan dia, letak kamah dan sebagainya pada hidung dia. Itu disebut dalam hadis. Benda yang diizinkan. Tetapi letak tato, letak mata dubur, itu tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Itulah orang puang pula, letak cap macam kera di mata dia. Letak macam kera, macam binatang. Tuhan jadi molek-molek, dia cap pula, tubuh dia jadi binatang. Ini semua mengubah makhluk Allah Ta'ala. Wa man yakhudhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali dia tanpa Allah, rugi dia serugi-rugi yang nyata. Rugi dunia dan rugi akhirat. Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan menjanjikan mereka dan menjadikan cita-cita mereka. Kononnya kalau ikut syaitan ni, boleh macam-macam. Kalau dah ikut dia jadi majar, sia, jadi majar, macam-macam. Orang Melayu ada juga. Kadang-kadang dia reka benda yang bukan-bukan. Tak boleh makan ikan kacang, tak boleh makan burung kuku, tak boleh makan. Tak boleh makan binatang yang halal. Kenapa kalau makan jadi pecah belah, makan jadi begini-begini. Kerana datuk nenek dia begini-begini macam-macam. Ini semua mengarut mereka. Ini bukan daripada ajaran Islam. Itu adalah ajaran Hindu, ajaran syirik.
Ada pula kononnya adik-beradik dia buaya, adik-beradik dia ular, adik-beradik dia ni. Itu tanasukul arwah. Orang mati jadi binatang, orang mati jadi. Ini bukan ajaran Islam, ini mengarut. Kalau dulu ada dalam buku sekolah, cerita dalam buku sekolah pula ni. Dia ajar pada anak-anak sekolah, orang mati jadi ni. Ini semua mengarut, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam manusia mati bangkit manusia semula. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan syaitan tidak menjanjikan mereka malaikat godaan semata-mata. Kononnya kalau buat begini nasib ni. Kononnya burung ni ada nasib dia. Nasib dia. Ini semua mengarut mereka, bukan berajaran Islam. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha masira. Mereka ikut syaitan tu, tempatnya ialah dalam neraka dan tak ada tempat yang selamat bagi dia kalau ikut syaitan. Maka ikut Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa amilus salihat. Adapun dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuhan janji orang beriman mengerjakan amal soleh masuk surga. Dalam surga ni ada sungai-sungai. Sungai-sungai daripada air yang bersih, sungai daripada susu. Susunya penuh susu. Tak payah perah dah. Sungai daripada air madu, tak ada lilin, tak ada lebah, tak ada apa. Sungai daripada buah-buahan, air buah-buahan, macam jenis buah-buahan. Sungai, bukan perah lagi. Di samping buah-buahan dalam syurga. Sungai-sungai dalam syurga. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya dalam syurga. Wa'adallahi haqqa. Janji yang benar. Kekal dalam syurga selama-lama, sihat, tak ada letih, tak ada uzur, tak ada tua lagi. Balik jadi muda dalam syurga. Dia sebut dalam hadis, seorang perempuan tua mari menghadap Nabi. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Orang puan dua dah masuk syurga, Nabi kata. Lalu orang puan pun nangis orang puan ni. Nabi kata, dia dah masuk syurga, tiup, nangis dia. Nabi kata, masuk syurga. Bila masuk syurga, jadi muda lah mu. Baru dia suka semula. Jadi syurga ni, dalam syurga ni Tuhan jadikan segar sihat. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar, kata-katanya lebih daripada Allah. Kata-kata Allah paling benar sekali. Tak boleh banding dengan kata-kata orang lain. Kata-kata lain boleh jadi benar, jadi salah. Adapun firman Allah Ta'ala mesti benar. Termasuk perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, perkara yang gaib, perkara yang akan datang berlaku. Janji-janji Allah adalah benar berlaku dan kita kena percaya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Maksudnya balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata. Dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab Yahudi atau Nasara. Sesiapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu. Dan ia pula tidak akan mendapat selain dari Allah seorang pun yang akan melindunginya. Dan tidak ada juga yang akan dapat menolongnya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal saleh
dari lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga, dan mereka pula tidak akan diunyanyai, dizalimi atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan. Dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan Allah sentiasa meliputi pengetahuannya dan kekuasaannya akan tiap-tiap sesuatu. Ayat ini bagi menjelaskan perselingkuhan di antara orang Islam dengan golongan ahli kitab. Apabila orang-orang Yahudi mengatakan agama Yahudi yang betul, kitab Taurat kitab Allah Ta'ala, orang Islam wajib beriman kitab Taurat ni. Kristian pula berkata Kristian betul, Injil kitab Allah Ta'ala, orang Islam wajib beriman dengan kitab Injil. Kata orang Islam, Islam betul, Quran adalah kitab Allah, menasahkan kitab zaman dahulu. Memang kita wajib beriman dengan Taurat dan Injil, beriman dengan semua Nabi-Nabi. Quran menasahkan kitab zaman dahulu. Bahkan Nabi-Nabi zaman dahulu kalau hidup lagi wajib beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sebenarnya. Pada awalnya orang Islam tak tahu nak jawab. Memanglah kita kena beriman dengan Taurat dan Injil. Allah Ta'ala menegaskan untuk selamatkan diri daripada seksa neraka hari kiamat, bukan sekadar angan-angan dan cita-cita sahaja, sekadar harapan sahaja. Kononnya pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu, tapi ikut dengan cara yang tak betul, dengan cara yang salah. Mesti ikut dengan cara yang benar. Memanglah dalam kitab Injil, kitab Taurat, ada perkara yang sama dengan Quran, tak dinafikan. Tetapi di sana ada penyelewengan-penyelewengan yang berlaku. Kristian menganggap Tuhan tiga. Isu asal-asal dia tiga Tuhan, Trinity. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Dia pun tak faham. Ini percaya yang mengarut. Yahudi pula meminda kitab Allah Ta'ala, ubah kitab Allah Ta'ala. Memang Tuhan jadikan banyak dalam Quran ini hukum yang sama dengan kitab Taurat. Menuduhkan orang Yahudi telah menyeleweng daripada Taurat. Tak betul. Untuk selamat, bukan sekadar dakwaan saja, mestilah mengikut jalan yang betul. Kalau tak ikut jalan yang betul, maka tak dapat pertolongan Allah, tak dapat perlindungan daripada Allah. Wala yajidu walam yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Allah Ta'ala tak memberi petunjuk, bimbingan, tak jadi wali memimpin jalan yang benar, dan Allah tidak menolong, kerana sudah menyeleweng. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan amal yang soleh daripada lelaki dan perempuan, sama ada lelaki perempuan membuat amal yang soleh dalam keadaan beriman, mesti beriman.
Kalau imannya tidak sah, imannya batal, amal ditolak oleh Allah Ta'ala. Pada awalnya orang Islam sedih juga macam mana betul belaka ni. Jadi keliru lah. Belum tu ayat ni Allah menjelaskan. Menjelaskan. Bukan saja ikut Nabi, tapi iman masih betul. Kalau iman tu salah, iman tu batal, amalan ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka amalan orang Yahudi, orang Kristian tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana iman dia batal. Iman dia batal terhadap Allah Ta'ala, melakukan syirik, pindah hukum Allah Ta'ala, lasik tuan lain pada Allah Ta'ala, tak ikut Nabi Muhammad SAW, menyebabkan iman dia batal. Kita orang Islam ni wajib beriman dengan semua Rasul-Rasul itu. Tak batal iman. Wajib beriman dengan Taurah dan Injil. Mana-mana yang betul, yang salah, kita tolak. Hanya iman yang betul saja diterima oleh Allah Ta'ala. Dan orang Islam lelaki dan perempuan tidak akan dizalimi walaupun sedikit kerana iman dia betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang siapa yang beramal sebesar habuk yang halus, amal yang baik, dia akan tengok pada hari kiamat. Begitu juga amal yang jahat sebesar habuk yang halus, syarran yarah, dia akan lihat juga pada hari kiamat. Akan jadi begitu. Jangan takut. Wa man ahsanu qawlan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa yang lebih baik daripada orang yang Islam, yang menyerahkan kepada Allah dan kerana Allah dalam keadaan mengerjakan amal yang baik dan mengikut ajaran Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ialah seorang Islam. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Kristian. Ibrahim bukan musyrikin. Ibrahim seorang Islam. Kalau kita ikut Islam, kita ikut milah Ibrahim alaihissalam. Memang orang Yahudi menganggap Ibrahim ni Yahudi. Kristian kata Ibrahim Kristian. Musyrikin kata Ibrahim musyrikin. Tiga-tiga agama ni ditolak oleh Ibrahim alaihissalam. Bukan Yahudi dan Kristian ni mari kemudian, belum lepas Ibrahim. Ibrahim dulu lagi, macam mana dia kata Ibrahim Yahudi Kristian? Ibrahim jadi rasul belum Nabi Musa, Nabi Isa lagi. Ini tak betul. Dan Ibrahim juga menolak syirik, menolak penyembahan patung dan berhala. Ibrahim seorang Islam, bukan seorang musyrikin, bukan seorang Kristian. Yang betul-betul ikut Ibrahim ialah orang Islam. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah sahaja apa yang ada di langit dan di bumi, semua dicipta oleh Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, dia terbit oleh Allah Ta'ala. Semua yang ada di langit dan bumi, makhluk-makhluk ni ikut perjalanan peraturan Allah SWT. Termasuklah manusia, kena ikut peraturan Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah kita orang Islam bila semayang, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tauhid uluhiyah, Tuhan yang layak disembah Allah Ta'ala saja. Lillah, Allah yang layak disembah, tak disembah Tuhan yang lain. Rabbil alamin, Tuhan yang mentadbir alam, Allah Ta'ala, bukan makhluk lain. Allah yang tadbir alam ini. Kita sebut dalam tiap-tiap rakaat semayang. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Allah Ta'ala ilmunya meliputi seluruh alam. Semua berada di bawah ta'aluk Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, ilmu dia dan pengawasan dia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yastabtunaka fin nisa. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط
wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima. Maksudnya, dan mereka meminta fatwa kepada Muhammad SAW mengenai hak dan kewajipan kaum perempuan. Katakanlah wahai olehmu, Allah akan memberi keterangan fatwa kepada kamu mengenai mereka, dan juga akan dipatwakan dalam apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam kitab Al-Quran ini mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka, dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka, dan juga mengenai anak-anak yang lemah yang masih kecil lagi, dan kamu juga mewajibkan supaya menguruskan hak dan keperluan anak-anak yatim dengan adil. Dan ingatlah, apa juga kebaikan yang kamu lakukan kepada mereka, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Ayat ini ditafsirkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan satu amalan orang Arab yang masih ada perangai jahiliah, dibawa kepada Islam ikut perasaan mereka. Apabila menjadi wali pada anak yatim, maka dia jaga anak yatim itu. Kalau anak yatim terlalu comel, dia kahwin dengan anak yatim itu. Tujuannya nak harta, buat isteri dan nak harta anak yatim. Kata anak yatim itu tak comel pula, dia taruh sajalah. Dia tak benar anak yatim itu kahwin. Kalau kahwin ada suami kan, harta dengan suami dia pula tak boleh ke dia. Ini perangai yang tak molek, nak menyusahkan anak yatim itu. Ambil peluang nak kahwin anak yatim kan, nak harta, bila dia balik. Ini satu perangai yang tak molek. Memang Nabi sebut adalah hadis, tungkahul mar'atu li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha fasbar bidzati din taribat yadaka, kata Nabi. Dikahwinkan perempuan itu kerana kecantikannya, kerana keturunannya, kerana hartanya, dan kerana agamanya. Pilih yang beragama. Nasaya taribat yadaka. Ada orang nak pilih orang comel, nak pilih orang yang berketurunan, nak pilih orang ada harta, nak gemuk harta. Orang pilih yang beragama, yang salihah, yang beragama. Nabi kata utamakan yang beragama. Taribat yadaka, puas hatimu. Taribat yadak, kata turab dalam bahasa Melayu dengan makna tanah. Tanah bermoran dengan tanah, dengan di tangan. Perbandingan dengan kanak-kanak yang bermain dengan tanah. Budak-budak kecil dia main dengan tanah. Dia buat rumah, dia buat parit, dia buat apa. Oh, dia sayang. Oh, dia buat tu. Lebih pada harta lagi, tak tahu kala. Harta-harta dia tak kena. Dia kena tanah hak dia kamil tu je. Puas hati dia. Kalau dan dia puas hati, orang nak bagi dengan pitih pun tak nak pitih tu.
Dia bertahan ke tanah yang dia buat tu. Ini. Dia puas hati walaupun tangan dia belum orang dengan tanah. Begitulah dibandingkan sekiranya berkahwin dengan perempuan yang beragama, yang soleh. Seseorang itu akan puas hatinya. Macam kanak-kanak yang belum orang dengan tanah. Puas hati dia. Walaupun tanah kelihatan kotor, kelihatan macam-macam, tetapi hati puas. Ada orang pilih yang comel, perangai uduh pula. Pilih keturunan, nak kata suami pula. Pilih yang ada harta. Kerana nak harta, kadang-kadang tak jadi apa. Ini. Seorang ahli falsafah, Sokrat yang terkenal. Sokrat ni rupa dia uduh. Mari seorang perempuan yang cantik, ajak dia kahwin. Sokrat ni tak ambuh. Perempuan tu kata, molek kalau mau kahwin dengan aku. Mau kahwin dengan aku, boleh anak comel, cerdik macam kamu. Sokrat kata, kalau boleh anak uduh, perangai uduh macam kamu juga. Allah dia jawab. Perangai uduh macam juga. Tak mana? Tak terjawab. Oh, ini dia. Itu ahli falsafah lah. Jadi utamakan yang beragama. Keluarga yang beragama, yang pegang dengan agama, barulah kita selamat dunia, selamat akhirat. Ini yang sangat penting. Nabi sebut, al-mar'atu salihah khairun minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang soleh lebih baik dunia dan segala isinya. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini memberi hidayah supaya tunaikan tanggungjawab anak yatim. Jaga betul-betul, kerana bukan jaga nak gomoh harta je. Nak kahwin, nak ambil harta, lepas tu tahan dia berkahwin kerana nak harta juga. Ini perangai yang tak molek. Ayat ni memberi hidayah pada orang Islam supaya menunaikan kewajipan dengan betul. Jangan menunaikan kewajipan dengan cara yang salah, termasuk dalam membina keluarga yang baik. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Dan juga seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz, kebencian, atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang sebaik-baiknya, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil, kedekut, tak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan.
Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau berat sebelah para isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang bergantung di awang-awang. Dan jika kamu memperbaiki keadaan yang panjang itu dan memelihara diri daripada perbuatan yang zalim, maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan keperluan masing-masing dari limpah kurnianya. Dan Allah amat luas limpah kurnianya lagi amat bijaksana. Ayat ini adalah petunjuk Allah dalam masalah rumah tangga antara suami dan isteri. Allah menggalakkan hubungan yang baik dalam rumah tangga suami dan isteri. Allah tidak suka berlaku perceraian walaupun dihalalkan oleh Allah, di mana perkara yang paling dimurka Allah walaupun halal ialah bercerai. Kalau boleh elakkan perceraian kecuali tak ada jalan yang lain, maka bercerai. Bercerai pilihan yang paling akhir. Allah Ta'ala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Jika seorang perempuan takut suaminya benci pada dia atau tidak melayaninya, tidak menjadi salah kedua-duanya berdamai, dan berdamai itu paling baik di sisi Allah. Damaikan antara suami dan isteri. Jangan bakhil dalam takut. Wa uhdiratis anfusus syuh. Walaupun dalam diri manusia ada perangai kedekut, perangai bakhil, perangai nak mempertahankan hak dia, ini perangai manusia. Tetapi kalau ada tolak ansur, berdamai antara duanya, itu lebih baik. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kamu sanggup bertolak ansur, buat baik, bertakwa, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Di antaranya ialah perempuan itu sanggup mengalah ataupun suami mengalah. Salah seorang mengalah. Kalau tak mengalah, tu biar api ya. Badi kerah mereka mengalah. Ditunjuk contoh Ummi bin Saudah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang paling tua sekali. Nabi kahwin lepas Khadijah. Oleh kerana dia sudah tua, dia sudah huzur, dia tak nak Nabi cerai dia. Dia terus nak jadi isteri Nabi sampai mati. Lalu Saudah membuat keputusan supaya giliran dia beri pada Aisyah. Tak apalah, giliran dia tak balik, beri pada Aisyah. Termasuklah, tak apalah, tak pergi belanja banyak pun tak apa, belanja sikit-sikit tak apa, cukup lah. Kalau tak mampu, tak apalah, sabarlah. Yang ini bertolak ansur dalam masalah nafkah, dalam masalah giliran dan sebagainya. Untuk menjaga hubungan rumah tangga antara suami dan isteri. Pilihan yang kedua ialah mengalah. Sanggup mengalah. Kerana nak jaga hubungan rumah tangga antara suami dan isteri. Allah Ta'ala berkata, وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَا حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَالِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Kamu tak mampu nak adil sehalu-halunya dengan perempuan ini. Kamu tak mampu, manusia mempunyai kelemahan. Tetap ada kelemahan.
Kamu nak mampu nak jadi paling adil macam Tuhan, tak boleh. Mesti ada kelemahan-kelemahannya. Namun demikian, kamu naklah berlaku adil antara suami dan isteri. Isteri seorang, isteri ramai, berlaku adil. Jangan tidak adil, Tuhan kata. Jangan tidak adil. Kamu nak adil sehabis-habis, memang manusia ada kelemahan. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan bila kamu kasih pada seorang isteri, kamu tak balik pada isteri yang satu lagi. Tergantung. Dibiarkan begitu saja, ini tak malai, Tuhan kata. Tergantung kal mu'allaqah. Fatadharuha kal mu'allaqah. Kamu tinggalkan isteri itu dalam keadaan tergantung, dibiarkan, tak beri nafkah, dibiarkan dengan anak-anak sekali, macam-macam. Ini adalah perangai wuduh, perangai yang tak baik. Perangai tak adil yang Allah murka, Allah Ta'ala marah. Dan buat sekadar kemampuan mengikut kemampuan diri masing-masing. Nabi SAW berlaku adil dengan isteri-isteri dia dan berdoa, wahai Tuhanku, ini yang aku mampu. Apa yang aku lemah, aku minta ampun dengan wahai Tuhan. Ini Nabi. Nabi. Kita bukan Nabi. Beristighfar. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan jika kamu berdamai, bertakwa. Berdamai antara suami dan isteri yang bertakwa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam keadaan kamu maaf satu sama lain, kamu beristighfar pada Allah Ta'ala. Kalau buat salah, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kamu. Kalau dakwah nak buat terpaksa bercerai, Allah Ta'ala berfirman, wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika sekiranya kedua suami isteri terpaksa berpisah, terpaksa bercerai, berpisah satu sama lain, tak ada jalan dah, bercerai, yughnillahu kullan min sa'atih, Allah Ta'ala akan senangkan tiap-tiap pihak itu. Allah Ta'ala tak biarkan. Jangan lupa budi antara satu sama lain. Berpisah, Allah Ta'ala memberi kelapangan. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan adalah Allah itu maha luas kurnianya lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam.